亲爱的弟兄姐妹，感谢上帝，我们可以在网上见面。Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Mengucap syukur kita bisa berjumpa di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian. 我们来唱一首诗歌，慈爱天父，Bapa Surgawi, hatiku bersyukur。圣经告诉我们说，我们要常常感恩，常常谢恩，因为这个是神在基督耶稣里向我们所定的旨意。Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus senantiasa mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena ini adalah kehendak Tuhan di atas diri kita. 慈爱天父，我们感谢你，耶稣基督，我们感谢你，圣灵，我们感谢你。Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Yesus Kristus Juru Selamat, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kepada Allah kita yang Tritunggal.我们一起来看Hosea书第6章。Mari kita buka kitab Hosea pasal yang ke-6. Saya bacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin, kemudian saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Hosea书第6章，来吧，我们归向耶和华，他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必铲过。过2天，他必使我们苏醒；第3天，他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。主说：以法莲啊，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如树上的甘露，因此我借先知砍伐他们，以我口中的话杀戮他们。我施行的审判如光发出。我喜爱良善，不喜爱祭司，喜爱认识上帝，胜于燔祭。他们却如亚当被虐，在境内向我行事诡诈。基列是作孽之人的城，被血沾染，抢盗成群，怎样埋伏杀人？祭司结党，
也照样在世界的路上杀戮，行了邪恶。在以色列家，我见了可憎的事，在以法莲那里有淫行。以色列被玷污，犹大啊，我使被掳之民归回的时候，必有为你所命定的收场。Hosea pasal yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kukatakan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku akan membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikian persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh, mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal, dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hei Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，求主你借着这个何西阿书第6章对我们说话。Bapa kami di surga, bicara kepada kami melalui kitab Hosea pasal yang ke-6 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 这个何西阿书第6章的题目就是有4个动词。Kitab Hosea, tema dari kitab Hosea, saya pilih dengan 4 kata kerja. 这个4个动词就是我们今天的题目ya. Jadi 4 kata kerja ini merupakan tema khotbah seri kita hari ini. 这四个动词是什么呢？就是撕裂、医治、打伤、缠过。4 kata kerja ini adalah menerkam, menyembuhkan, memukul, dan membalut. 那么在上一章第5章最后一节第15节，上帝不是说吗？我要回到原处，等百姓知觉有罪，寻求我的面。Saudara masih ingat di dalam pasal yang kelima ayat terakhir, ayat 15, Tuhan berkata, aku akan kembali ke tempatku, menunggu umatku, supaya mereka merasakan mereka ada berdosa, dan kembali kepadaku. 所以呢，在第6章第1节呢，先知何西亚呢就呼吁百姓要真正的悔改归向神。Maka di dalam pasal yang ke-6 ayat ke-1, Nabi Hosea
Dia menghimbau umat untuk bertobat, untuk mengaku dosa dan kembali kepada Tuhan. 那么这个我们看这个本章可以分为4个大段. Jadi kitab Hosea Nabi Hosea pasal yang ke-6 ini kita bisa bagi 4 bagian, 4 paragraf. 那么第一大段呢，就是讲到神的管教，第1节到第3节讲到神的管教、神的医治、神的滋润. Ya, jadi pasal yang ke-6 ini kita bisa bagi 4 paragraf. Paragraf pertama, garis besar yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 6. Yaitu dengan tema subtema pendisiplinan Tuhan, penyembuhan Tuhan, dan kesuburan yang Tuhan berikan. 那么这个4个动词呢，撕裂、医治、打伤、缠握，这个4个动词呢，就是上帝的引导。上帝怎么样引导他的百姓呢？上帝引导他的百姓归向他的方法，就是撕裂、医治、打伤、缠握。Jadi bagaimana Tuhan memberikan didikannya kepada umatnya, jadi melalui 4 kata kerja itu, ya, menerkam, menyembuhkan, memukul, dan membalut, ya, dan membalut. 假如上帝没有先这个做一个拆毁的工作，上帝就不能够重建。Jikalau Tuhan tidak menghancurkan bangunan yang lama, maka Tuhan tidak bisa membangun suatu bangunan yang baru. 所以呢，神不是要做一些的什么修改啦、修补啦，上帝呢是要重建。Tuhan bukan mau mereparasi sedikit, menambal sulam, tapi Tuhan mau membangun kembali. Ya, jadi untuk itu Tuhan perlu menghancurkan yang lama, meremukkan, ya. Jadi umatnya itu harus diremukkan, didisiplinkan, sudah diremukkan, disembuhkan, dipukul, dan juga membalut. Ini adalah paralel. 这个是平行的，这个撕裂跟打伤平行的，是吗？医治跟缠过也是平行的。Jadi saudara, memukul, ya, menerkam dan memukul itu paralel sama, ya, menerkam, memukul. Kemudian menyembuhkan, membalut, ya. Jadi ini suatu penekanan. 上帝要管教他的百姓，上帝就击打他们，上帝就撕裂他们，然后呢，已经很痛了，已经受伤了，然后上帝就怎么样？上帝就在他的百姓的伤口伤处医治他们，缠过他们。医治他们，缠过他们。因此我们看见上帝的刑罚其实不是要消灭，上帝的刑罚不是要消灭他的百姓，不是要真正的把他的百姓处于死地。因为上帝管教的目的就是要医治，但是在医治之前必须先受管教，必须有鞭打，必须有撕裂，必须有打伤，然后才医治，才缠过。 Tuhan bagaimana mendisiplinkan umatnya? Melalui memukul, menghukum. Tapi tujuannya bukan mau membasmi. Menghukum, memukul, tujuannya untuk
memperbaharui mereka.我小的时候啊，有一次我放假的时候呢，我就在亲戚的家，去玩，去过夜。那么那时候我就看见我的一个表弟，小时候很调皮，他常常拿爸爸的钱，不止一次，就是在我在他们的家过夜的时候，我就突然间听见，因为那个房子，从前的房子很大哈，我在后面听见前面有我表弟哭到好像要刹住那样子，不知道什么事情，所以我就走到前面去。我一看啊，他的父亲呢，我的姨丈啊，拿一根针啊来刺我表弟的手，因为他偷，所以刺他。刺了以后呢，哇，他就大哭了，流血了。不久呢，我的姨丈就拿这个拿红药水啊，拿这个纱布替他缠过。我小时候不明白，我就想，假如你爱他，你就不要吃他嘛。你既然吃他了，你就让他受苦嘛。其实父亲的心不是这样，他用针刺他的是不得已的，因为这不是一次，不是第一次，他常常偷爸爸的钱，这就是父亲的心。所以父亲刺孩子的手啊，不是因为恨他，不是，乃是要他孩子悔改，好起来。所以以后我的表弟成人了，做人很好，努力工作因为有严格的父亲来教他。Saudara, kata ini ya, menerkam, menyembuhkan, memukul, membalut itu adalah cara Tuhan mendisiplinkan umatnya, ya, supaya berhenti untuk berdosa, supaya rohaninya bisa dibangun kembali. Nah, hal ini mengingatkan saya dulu waktu saya masih kecil ya, saya jarang nginep. Nah, ada satu kali saya ya disuruh-suruh gitu ya, saya nginep di rumah saudara nih, masih kecil, masih SD waktu itu. Nah, tiba-tiba ada satu hari saya dengar adik sepupu saya tuh nangis menjerit, saya kaget. Kayak orang habis menyembelih, potong kambing, potong sapi, potong babi begitu ya, suaranya wah menjerit begitu. Saya kaget, saya ke depan, saya lihat ada apa nih? Saya lihat bapaknya itu ya. Bapaknya om saya tuh lagi pakai ambil jarum itu tusuk ada sepupu saya, tangannya ditusuk begitu pakai jarum, sudah berdarah. Kenapa tahu nggak? Katanya dia suka curi duit bapaknya. Jadi bukan sekali. Jadi udah sering nih rupanya. Jadi pada hari itu bapaknya udah nggak tahan. Ambil jarum, tusuk ini tangan, mana yang mencuri ini, tusuk tangan. Wah, dia nangis, udah menyembelih korban begitu. Nggak lama lagi kan berdarah. Bapaknya ambil, kalau sekarang kan betadin ya, kalau dulu obat merah. Betadin lah, obat merah, dibubuhin lalu diambil perban, dibalut gitu ya. Waktu itu saya masih kecil ya. Saya pikir, ya kalau mau balut anak jangan tusuk atuh. Nah, kalau udah tusuk ya biarin aja begitu. Mau tusuk, jangan ditusuk begitu. Saya nggak ngerti. Itulah hati seorang ayah, seorang ibu, seorang ayah demikian. Jadi waktu mendisiplinkan anak bukannya dendam, bukannya benci. Karena ini anak nggak dengar kata, berkali-kali demikian. Ya kalau nggak pakai hajaran, kalau nggak diterkam, ini yang dikatakan diterkam, ya kalau nggak diterkam itu kalau bahasa Mandarin disobek begitu ya. Kalau nggak disobek ya sampai robek begitu, sampai berdarah,
Dia ngomong kuping masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bahkan mungkin nggak masuk kuping kanan, mental. Seperti itu. Itulah hati Tuhan. Seperti seorang bapak dan ibu. Untuk mengajar, mendisiplinkan anaknya. Nggak segan-segan. Jadi bukan sembarang pukul. Juga bukan sembarang sobek. Tapi karena udah berkali-kali. Dan harus dikasih pendisiplinan yang cukup berat. Cukup berat. Sekali lagi, maksud tujuannya bukan untuk membinasakan. Bukan. Tapi justru untuk memulihkan. 所以再是说，上帝撕裂、医治、打伤、残祸的目的，不是要消灭，不是怀恨，就是因为爱，要他的子民能够悔改认罪，走在蒙福的道路上面。第二节就证明打伤的目的。Ayat yang kedua justru membuktikan kenapa mau dihajar, tujuannya apa? 这里说，目的是为要叫百姓在他面前存活，不是要他死，乃是要他存活。Di dalam ayat yang kedua itu jelas dikatakan tujuan pendisiplinan itu apa? Tujuan merobek, menerkam, memukul, tujuannya apa? Tujuannya supaya umat hidup di hadapan Tuhan. Jadi bukan mau memusnahkan, bukan mau membinasakan, supaya mereka bisa hidup. Bukan sembarang hidup, hidup di hadapan Tuhan yang suci. 在神的面前存活，不是就是这样随便的活下去，不是，那是真正的蒙福的活在圣洁的神的面前。第三节，这样的一位神，我们应该怎么样呢？这个先知何西阿说，务要认识他，竭力的追求认识这样的一位神，慈爱的也是公义的神。Jadi bagaimana sikap kita terhadap Tuhan yang mendisiplinkan ini? Dengan cinta kasih mendisiplinkan. Nabi Hosea berkata, marilah, itu satu pengajakan, marilah, ya, mari kemana? Kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 所以我们要知道，上帝刑罚他的百姓不是恨，这个我们要认识。有一些基督徒，上帝管教他们，他们就说啊，上帝不爱我了啊，不明白，不认识上帝，不认识他所敬拜的上帝是圣洁的、慈爱的，但是也是公义的，也是公义的。Jadi saudara, ada sebagian orang Kristen tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan. Ya, cuma mau menerima berkat kayak anak kecil begitu. Ya. Jadi jikalau Tuhan mendisiplinkan, kasih pelajaran, marah sama Tuhan. Ya. Mereka menganggap bahwa Tuhan sekarang udah nggak sayang saya. Atau Tuhan sekarang udah nggak kayak dulu, Tuhan berubah dan sebagainya. Marah. Tidak kenal Tuhan yang dia sembah. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik bukan kita sembarang, saudara. Boleh sembarangan, boleh lancang. 我们所敬拜的上帝是慈爱的上帝，可是不是好像这个我们童话里面这个什么有仙人啊、7仙8仙啊、光头啊，你可以摸他的头，不是这样子的。他是慈爱的，他是公义的，我们应该尊重他。我们应该把神就是当作神来敬畏他、爱他。所以先知何西阿书说什么呢？来吧，我们务要认识耶和华。啊，第三节何西阿说，我们务要认识耶和华。在印尼文说，来吧，来吧，我们要认识耶和华。怎么样说呢？要竭力的，这个竭力就是你要付代价。
竭力认识他。我们认识神不容易，神是创造的主，我们是被造的，我们怎么能够认识造我们的主呢？好像蚂蚁怎么能够认识人呢？怎么能够知道人的思想呢？鸡啊，狗啊，狗还懂一点人性，可是它也不完全知道我们的思想，因为它是畜生，是吧？Saudara sekalian, kita manusia mau mengenal Tuhan itu nggak mungkin sebetulnya. Kalau Tuhan nggak membuka diri. Tapi Tuhan membuka diri, oleh sebab itu kita harus berusaha. Maka Hosea berkata, marilah. Itu satu pengajak, mari kita kenal Tuhan. Dan berusaha sungguh-sungguh. Kita mau mengenal Tuhan, kita harus berusaha. Artinya apa? Ada harga yang harus dibayar. Bagaimana mengenal Tuhan? Dari firman-Nya. Bagaimana mengenal Tuhan? Menjalin hubungan yang erat. Mendekatkan diri kepada Tuhan. 我们怎么能够认识神呢？我就是借着他的话，他的话就是他的心意啊，接着读他的话，读圣经，接着亲近他，在祷告里面亲近神，与神交往，我们能够认识，务要认识神，竭力的追求认识他，你要付代价。是一个不愿意付代价的人，不愿意读圣经的人，他虽然信主10年、20年，可能他是教会的执事，可能他是教会的长老，他不要读圣经，他不可能认识上帝。可能从小50年、60年在教会，他没有读经，他不认识上帝，所以他一碰见不如意的事情的时候，他就埋怨上帝，他就灰心。所以何西阿书在这里告诉我们说，我们要竭力的追求认识他。Kita harus berusaha. Ada harga yang dibayar. Saudara, nggak mungkin seorang bisa kenal Tuhan, betul-betul kenal Tuhan, kalau dia tidak baca firman Tuhan. Kalau dia tidak mendekatkan diri melalui doa, mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara, dia tidak mungkin dia bisa kenal Tuhan. Sekalipun dia mungkin aktivis gereja, mungkin dia diaken, majelis, mungkin dia penatua, saudara. Termasuk hamba Tuhan yang nggak baca firman Tuhan, yang nggak betul-betul baca firman karena mungkin hanya mau siapin khotbah, bukan baca untuk diri sendiri. 所以上帝是要呼召我们做一个乐意跟随他的门徒，而不是要我们做一个活在人面前的教徒。我再说一次，上帝呼召我们是要做一个乐意跟随他的门徒，神不是呼召我们做一个在人的面前做一个教徒。Saudara, Allah memanggil kita supaya kita dengan sukarela, dengan sukacita menjadi murid. Tuhan bukan memanggil kita untuk menjadi orang penganut agama Kristen yang dipaparkan ini agamanya apa, seperti itu. Tuhan bukan cari orang penganut agama Kristen, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid Kristus。如果是门徒，他就要向他的老师学习。Kalau murid itu adalah orang yang belajar kepada guru, kepada rabinya。所以呢，复兴的起头是从悔改开始。勇敢的面对自己的问题。Saudara, permulaan, titik mula kebangunan rohani itu dimulai dari pertobatan dan berani menghadapi problem sendiri. Ya, ada banyak orang nggak berani menghadapi diri sendiri loh. Kita harus berani menghadapi diri kita sendiri dan bersandar kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan. Saudara, kita rela, kita dibentuk oleh Tuhan
disobek mungkin, itu sakit sekali. Tapi Tuhan sobek, Tuhan menyembuhkan. Ya. Tuhan memukul, dia membalut. Itulah Tuhan kita. 我们继续看第4节到第5节，第二个大段。Paragraf yang kedua yaitu ayat 4 sampai ayat yang ke-6. 百姓的良善，百姓的良善如同早晨的云雾，又如树上的甘露。Subtema yang kedua yaitu ayat 4 sampai ayat yang ke-6, kasih setia atau kebaikan atau belas kasihan umat itu seperti kabut pada pagi hari dan juga seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. 可能是因为何西阿的呼吁，来吧，我们归向耶和华啊，我们归向耶和华，他们就归向上帝了。但是他们的归向上帝，他们行善短暂。Saudara, mungkin karena himbauan dari Nabi Hosea, mari kita mengenal Tuhan, berusaha, ya. Jadi umat ini juga ada sesuatu yang mereka lakukan. Ya, mereka juga melakukan apa? Berbuat kasih setia. Tapi kata Tuhan, kasih setia mereka itu seperti kabut pada pagi hari, seperti embun. Ya, pagi hari sebentar matahari keluar, kabut udah hilang, embun juga udah hilang. Begitulah kebaikan umat Tuhan. Bukan kata mereka nggak pernah berbuat baik, pernah. Tapi begitu cepat hilang. 非常短暂，没有持续。Sangat pendek waktunya, tidak konsisten, tidak terus menerus.做了一下行善，后来又行恶了。Berbuat baik sebentar, nanti lagi kumat lagi penyakitnya. Berbuat jahat lagi, berbuat dosa lagi. Seperti itu, saudara sekalian. Ya. 以至于呢，上帝怎么说呢？在第4节，上帝说：“以法莲呢，我可以向你怎么样行呢？犹大，我可以向你怎么做呢？” Sehingga Tuhan mengeluh, Tuhan berkata, apakah yang akan aku lakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan aku lakukan kepadamu, hai Yehuda? 上帝这样讲话，上帝好像是一个用尽了办法还是行不通的，是吧？好像上帝也束手无策了。全能的上帝会束手无策吗？有什么上帝所不能够做的呢？没有一个人事物能够把上帝难倒。可是为什么上帝说，他说以法莲，我应该向你怎么做呢？犹大啊，我应该向你怎么行呢？好像什么办法都用了，可是没有办法来改变你，是真的吗？不是，不是这样子的。Saudara, di sini Tuhan melihat ya kebaikan orang umatnya ini, Yehuda, kebaikan Efraim, begitu sebentar lagi buat lagi penyakit begitu loh. Sehingga Tuhan seperti seorang yang udah kehilangan akal begitu loh. Sampai-sampai Tuhan bilang, "Hei Efraim, saya mesti apain kamu sih? Hei Yehuda, saya mesti apain kamu sih? Kok kamu berbuat baik sebentar, entar lagi berbuat jahat. Jadi saya mesti apain kamu?" Saudara, bukankah Allah itu maha kuasa? Ada hal apa yang kesulitan bagi Tuhan? Siapa yang bisa mempersulit Tuhan? Enggak ada orang yang bisa mempersulit Tuhan. Enggak ada satu perkara yang terlalu sulit bagi Allah. Tetapi kenapa buktinya di sini Allah berkata, "Hei Efraim, saya mesti apain kamu nih? Hei Yehuda, saya mesti apain kamu nih?" Udah kehabisan akal. Sepertinya. Ya. 这就是一个父母的心. Itu adalah hati seorang ibu, seorang bapak. 在公义和慈爱之间，上帝好像有一点作难。Saudara, di antara kasih sayang dan keadilan, sepertinya Tuhan mengalami kesulitan nih.
Mau diapain? Mau dihajar? Mau dimatiin juga bisa. Ya susah amat. Nggak usah Tuhan turun tangan kok. Ngomong sepatah kata aja, mati itu. Nggak sulit kok. Kenapa? Tuhan begitu gampang, Tuhan nggak melakukan. Karena cinta kasih Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan. Sekali dikepret juga udah habis. Nggak usah dikepret, saudara. Ngomong aja, mati langsung manusia. Ambil aja nyawanya. Bukan nggak bisa, bisa gampang. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak menginginkan manusia binasa. Walaupun satu, Tuhan nggak rela orang binasa, saudara. 纵然只有一个，上帝也不乐意有人沉沦，有人灭亡。所以这个是我们看见上帝在他的慈爱和公义之间，上帝好像有一点作难。Sepertinya kita lihat di antara cinta kasih dan keadilan, sepertinya Tuhan begitu bergumul, mengalami kesulitan. 这就是我们所敬拜的上帝，你知道吗？所以当上帝真刑罚我们的时候，你要知道，他不是很乐意的刑罚，他是不得已的。Saudara, oleh sebab itu, apabila Tuhan sedang mendisiplinkan kita, saudara, kita harus tahu itu terpaksa. Dengan terpaksa. Karena Tuhan mau kita baik. Ya, karena Tuhan mau kita menjadi baik. 第5节我们看见上帝怎么样刑罚呢？上帝用什么来刑罚呢？上帝撕裂啊，刚才说撕裂。那第5节上帝告诉我们，上帝怎么样刑罚他们呢？ Di dalam ayat 1 dikatakan bagaimana Tuhan mendisiplinkan, Tuhan menyobek mereka, ya, Tuhan sobek mereka, Tuhan pukul mereka, Tuhan Tuhan meremukkan mereka, ya. Nah, di dalam ayat yang kelima dikatakan apa? 在第5节上帝又怎么样用什么方法呢？上帝说因此我借着先知砍伐他们，以我口中的话杀戮他们，我施行审判如光发出。 Ayat yang kelima, ya, dikatakan bagaimana Tuhan menghajar mereka, bagaimana Tuhan menghukum mereka di dalam ayat yang kelima. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Tuhan meremukkan umatnya melalui nabi-nabi. Lalu nabi-nabi bagaimana meremukkan mereka? Nah, ayat yang kelima bagian B, aku telah membunuh mereka dengan perkataan, ya, dengan perkataan mulutku. Dengan perkataan mulut Tuhan membunuh umatnya, ya, Tuhan membunuh umatnya melalui nabi, ya. Nabi bagaimana membunuh umatnya? Pakai firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Ya. Nah, setelah itu dan hukumanku keluar seperti terang. Setelah dihukum, ya, hukum mau dihukum gelap gulita, ya, muncullah terang. Jadi saudara, firman Tuhan itu, 神的话有能力，有审判的能力。Firman Tuhan, perkataan Tuhan ada kuasa penghukuman, ada kuasa pendisiplinan, kuasa penghukuman, kuasa pendisiplinan。在整个的以色列历史里面，上帝曾经用忠心的众先知来宣布他的审判，来宣布他的审判。但是神的审判再是说，不是为了要消灭，乃是要破坏，然后重建。当上帝的审判临到之后，罪恶被除尽了，生命就可以再一次欣欣相融，再一次欣欣相融，就是像第5节的最后一句所说的，他说我施行审判如光发出。审判应该是黑暗的嘛，但是审判过后有光发出。Saudara, penghakiman itu, pendisiplinan harusnya gelap gulita dong, ya kan? Betul saudara, tapi setelah itu di dalam ayat yang kelima, ya, dan hukumku keluar seperti terang. Setelah pendisiplinan, penghukuman,
udah berlalu, muncullah terang。所以我们在整个的以色列的历史里面，我们已经看见这个东西，ya di dalam apa ya sejarah orang Israel kita melihat Tuhan sudah melakukan hal itu，我行审判，用口中的话行审判。那么在他原来的意思就是用这个过去的完成式。Jadi saudara, kata apa ya, pakai firmanku untuk apa? Untuk membunuh, ya, untuk mendisiplinkan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan cut, dipenggal, ya, dipenggal. Itu pakai tensisnya adalah pakai kata past perfect tense, past tense, ya, kata yang sudah berlalu. Jadi di dalam sejarah orang Israel kita melihat, ya, bukan satu kali, berkali-kali, ya. Ada penghakiman, ada penghukuman, dan setelah itu ada terang, cerah muncul kembali. Saudara perhatikan kitab sejarah khususnya di PL, ya, jadi setelah penghakiman, penghukuman, ya, timbullah terang, timbullah cerah. Itulah tujuan penghakiman Tuhan. 第三的大段第6节到第10节, paragraf yang ketiga yaitu ayat 6 sampai 10, 神的喜爱和不喜爱, ya. Jadi paragraf ini subtemanya apa? Apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Jelas sekali, ya. 上帝说我喜爱良善，不喜爱祭司，不喜爱人家的祭物啊，我喜爱认识神，这个何西亚所说的，代表神所说的，我喜爱认识上帝，呀，我喜爱你们认识我，ya, 胜于你们献祭。Tuhan berkata, aku menyukai kasih setia, ya, kasih setia. Aku menyukai belas kasihan, ya, dan bukan korban bakaran. Aku lebih suka kasih setia daripada korban bakaran, ya. Kemudian aku menyukai pengenalan akan Allah. Aku suka kamu mengenal aku, ya, mengenal aku, bukan korban-korban bakaran. Saudara, 上帝不是不喜欢人献祭，但是一个空洞的祭物，你献祭，但是你不喜爱良善，这样的祭物上帝不喜欢。Saudara, Tuhan bilang, aku lebih mengenal, aku suka kamu mengenal aku, ya, daripada korban-korban bakaran. Saudara, jangan salah paham. Jangan pikir Tuhan tidak mau kita memberikan korban bakaran. Tapi kata Tuhan, jikalau kita memberikan korban bakaran, namun di dalam kehidupan kita tidak ada kasih sayang, ya, tidak ada kasih setia, Tuhan lebih memilih kasih setia daripada korban bakaran. Jadi, ya, oh kalau gitu saya nggak usah kasih persembahan. Bukan demikian, saudara. Persembahan harus dikasih, ya. Korban syukuran kita harus memberikan. Tapi jangan kejam kepada orang lain. Jangan hilang kasih setia yang harus kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu. 然后我们看第7节。那你注意，从第7节到第10节, mulai ayat 7 sampai 10, 有很多地名, ada banyak nama-nama tempat, ya, nama-nama tempat. 我们先看第7节。他们如亚当被悦，在境内向我行诡诈，如亚当被悦。在英文圣经说，他们在亚当被悦，在境内向我行诡诈。亚当是人名，但是亚当也是一个地名，在约书亚记第3章第16节那边有讲到有一个地方叫做亚当。那么圣经说，这些百姓在亚当城被悦，在境内向我行诡诈。你注意啊，
第三段不是说上帝喜爱什么不喜爱什么什么？上帝喜爱怜悯，喜爱良善啊！上帝喜爱人认识他啊。但是第7节我们看见有很多神不喜爱的。神喜爱什么，神不喜爱什么，神已经很清楚告诉我们。Sangti不是啰嗦. Tuhan bukan cerewet ya. Jadi dikatakan gini, aku menyukai kasih setia. Cukup dan? Udah cukup kan? Aku menyukai kasih setia, aku menyukai pengetahuan pengenalan Tuhan. Udah cukup kan? Tapi di sini dikatakan, aku suka apa dan aku enggak suka apa. Ya. Aku suka kasih setia, aku tidak suka korban sembelian. Aku suka pengenalan kepada Tuhan, aku tidak suka korban-korban bakaran. Jangan pikir Tuhan ini kebawelan, saudara. Jadi, 神的话，神的命令，神的吩咐是这样的清楚。我喜欢什么，我不喜欢什么。所以你不要说有一天，我不知道。上帝说怎么不知道？我把我喜欢的告诉你，我把我不喜欢的也告诉你。所以人不能够推诿。Saudara, jadi manusia nggak bisa mengelak satu hari bilang, oh saya nggak tahu. Tuhan bilang, saya udah kasih tahu kamu apa yang saya suka. Suka belas kasihan, ya, suka kamu kenal Tuhan. Dan saya nggak suka, ya, saya nggak suka korban-korban sembelian, saya nggak suka korban-korban bakaran. Udah kasih tahu. Ya, jadi jangan bilang, oh saya nggak tahu, mengelak. Nggak bisa mengelak. Nah, 然后呢，在第7节到第10节就是上帝说不喜欢的事情. Ayat 7 sampai ayat 10 kita lihat ada banyak nama-nama tempat, ada banyak perkara-perkara yang Tuhan nggak suka. Ya, Tuhan yang nggak suka. Ayat yang ke-7, 他们如亚当被约. Mereka di dalam bahasa Mandarin dikatakan di sana, di Adam, ya, di kota Adam, di dalam ayat yang ke-7, tetapi mereka telah melangkahi perjanjian di Adam. Adam bukankah nama orang? Ya, Adam nama orang, tapi Adam juga nama tempat. Itu saudara bisa cek di kitab Yosua pasal 3 ayat 16. Ada nama di satu tempat namanya kota Adam. Ya, di kota Adam umat ini bagaimana melangkahi perjanjian. Melangkahi janjian artinya memungkir, ya, tidak pegang janji, tidak pegang janji. Di dalam hal apa Alkitab tidak berkata. Tapi penerima pembaca pada waktu itu mereka jelas tahu apa yang dilakukan oleh umat Tuhan, ya. Bagaimana mereka tidak memegang, mengkhianati perjanjian antara mereka dan Tuhan. Ini yang Tuhan nggak suka, ya. Tuhan suka kita mengenal Dia. Nah, ayat yang ke-8, 在基列 啊，在基列 di Gilead， 在基列有什么事情呢？你看，在第8节，基列是作孽之人的城，被血所沾染。Di Gilead ada banyak, di perjalanannya banyak ceceran-ceceran darah di kota Gilead, ya. Kota Gilead adalah kota orang-orang berdosa katanya. 第9节，强盗成群，怎么样埋伏杀人？祭司结党也照样在世界又有另外一个地名，呀，祭司结党也照样在世界的路上杀戮行邪恶。Di dalam ayat yang ke-9 ada satu tempat lagi di Sikem. Di sana dikatakan bagaimana perampok-perampok itu, ya, gerombolan-gerombolan itu meniarap membunuh manusia. Para imam, ya, para imam juga bersekutu bukan untuk PA, bukan untuk kebaktian, bersekutu apa? Mereka bersekongkol, saudara. Dikatakan para imam mereka bagaimana? Para imam mereka membunuh. Mereka bersekutu, mereka bersekongkolan membunuh di jalan mana? Di jalan di kota Sikem. Ada pembunuhan juga, ada ceceran darah. Ya. Nah, jadi kita melihat ya di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Di 8节第9节，激烈是作孽之人的城，世间
在这个世界也有很多流血的时间。Saudara, di Gilead ada perdarahan, ya, ayat 9, di Sikem, kota Sikem juga ada perdarahan. Imam-imam tuh kayak rampok itu. Ya. Mereka kayak gerombolan begitu, membunuh. Saudara, 这个激烈跟事件在以色列人刚刚进到埃及的时候呢，以色列人刚刚进到这个迦南地的时候，上帝叫他们做6个逃城，其中的2个就是激烈跟事件。Saudara, waktu orang Israel memasuki kota ini ya, memasuki tanah Kanaan, Tuhan suruh mereka membangun 6 kota pelarian. Di antaranya adalah Gilead dan Sikem. 这个逃城拿来做什么呢？这个逃城就是叫那些不是有意的杀人，他杀了人啊。比方说在森林里面砍柴，那个斧子掉了，那个拖把，就路过的人就被杀掉，他不是有意的。但是家属不管了，你杀了我要杀你了。那么像这样的人呢，他们就可以进到6座城里面的其中最靠近的逃城。Jadi saudara, kota pelarian itu untuk apa? Untuk orang yang telah mematikan orang tapi nggak sengaja. Misalnya dia lagi menebang pohon ya, kapaknya terlepas, mata kapak terlepas daripada pegangannya, itu ada orang lewat, mati orang itu. Bukan sengaja kan, mungkin dia nggak kenal, nggak ada sama sekali, nggak ada dendam. Tapi kan keluarga nggak mau tahu, ya pasti minta tuntutan balas darah. Nah, dalam keadaan demikian, orang yang telah mematikan itu, ya nggak bilang bunuh kali ya, orang yang mematikan orang itu sudah, mereka bisa lari di salah satu di 6 kota, salah satu yang terdekat. Nah, Gilead dan Sikem itu adalah kota pelarian, kota yang memberikan perlindungan, jaminan kepada orang yang sudah bersalah, sudah berdosa, tapi nggak sengaja membunuh. Tapi waktu zaman Hosea, Gilead dan Sikem udah menjadi kota perdarahan. Dan yang membunuh bukan saja orang yang jahat, gerombolan-gerombolan, rampok-rampok. Yang membunuh itu juga adalah para imam. Parah nggak itu? Sangat ironis, sangat 非常讽刺的，是吗？ Maka di dalam ayat yang ke-10, ya, Tuhan bilang, 在以色列叫我见了可憎的事，在以法莲有淫行。以色列被玷污. Maka di dalam ayat yang ke-10 Tuhan bilang, di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Apa nggak ngeri, saudara? Hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. 所以这些地名，很多地名就是表示说什么呢？就到处这个犯罪的，不是单单在一个地方，随便在哪里都有犯罪的。上帝说我在以色列上帝说我在以色列看见这个到处都有罪。Jadi saudara, di dalam ayat 7, 8, 9 itu banyak nama-nama tempat, ya. Jadi apa artinya? Jadi di mana-mana saja, kamu kemana-mana saja ya, kamu bisa lihat ada perdarahan, hal-hal yang mengerikan, yang sadis, bahkan yang melakukannya itu juga bukan saja rampok-rampok, gerombolan-gerombolan, tetapi juga adalah imam-imam. Maka di dalam ayat 10 Tuhan bilang, saya lihat itu semua tuh di Israel, ya, di Efraim, saya lihat itu semua kejahatan-kejahatan seperti itu. 你说上帝是不是应该把他们撕裂打伤呢？ Saudara, jikalau demikian, bukankah sudah seharusnya Allah itu meremukkan, memenggal, dibacok begitu ya, meremukkan, memenggal, memukul. Udah korup sekali, udah bejat sekali, 非常败坏. Maka bukan hanya rusak ditambal-tambal, dijahit-jahit, bukan, harus dirombak semua. 所以不是修补一点点的，要拆毁它，要撕裂它。上头我要用我的口的话来杀他们. Tuhan berkata, dengan perkataan dari mulutku
ya, aku akan membunuh mereka. 最后一节 terakhir 犹大啊，我使你在被掳之民归回的时候，必有为你所命定的收场。Juga bagi kamu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. 所以上帝何西阿在这里也提醒难过的犹大，你不要沾沾自喜，你不要幸灾乐祸啊！你看见以色列被兴奋，我很侥幸啊，我平安的，我能够溜过去，不是的，不是的。上帝说，有一天呢，当我刑罚以法莲之后，也有你的份，也有你的收场。为什么呢？因为你看，在第5章第5节，第5章第5节说什么呢？第5章第5节这里说，以色列的骄傲当面见证自己，故此以色列和以法莲啊，以色列和以法莲必因为自己的罪跌倒，犹大也与他们一同跌倒。第5章第5节这样说。Di dalam pasal 5 ayat ke-5 Tuhan bilang Efraim jatuh, ya. Yehuda juga sama jatuh. Jadi di sini dikatakan Yehuda, yuk jangan kesenangan ya, lihat Efraim dihukum oleh Tuhan. Kamu pikir kamu untung-untungan bisa lewat nih ya. Tuhan tidak bisa kebablasan, saudara. Tuhan tidak bisa kebablasan. Maka Tuhan bilang, kamu juga Yehuda ya. Ya sudah ditentukan nanti penuaian, ya, penuaian kamu, ya. Apabila aku sudah memulihkan Efraim, aku sudah juga mendisiplin Efraim, aku juga akan ada saatnya kamu juga akan didisiplinkan. 上帝是公义的，不论是谁犯罪，南国也好，北国也好，犯罪的要受到刑罚。所以弟兄姊妹，当我们看见别人受刑罚的时候，你不要很扰心。假如我们也像他一样，我们看见他已经受罚，我们要赶快悔改，要警惕自己，免得有一天我们也像他一样。Saudara sekalian, Tuhan itu adil ya. Entah utara, entah selatan, Efraim kayak Yehuda kayak yang berdosa, Tuhan pasti akan menghakimi. Tuhan pasti akan menghukum. Maka saudara, waktu kita lihat orang berbuat dosa dan dihukum, sedangkan kita masih aman-aman saja, jangan kesenangan saudara. Kalau kita juga seperti dia, melakukan seperti itu, sekarang tidak, nanti saudara. Oleh sebab itu saudara, kita lihat orang kena disiplin, ya, dihajar oleh Tuhan, kita mawas diri kalau kita juga seperti itu atau cenderung mau berbuat seperti itu. Cepat-cepat saudara, kita harus menarik diri. Kita juga harus bertobat. Kita juga harus kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. 天父上帝帮助我们，让我们的善行是持续的，是恒久的，让我们知道你喜欢什么，不喜欢什么，我们就做照你所喜欢的，我们不做你不喜欢的。Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu begitu terang, jelas seperti kristal, jernih, tidak membingungkan. Tuhan terang-terang memberitahukan kepada kami apa yang Tuhan suka. Tuhan suka belas kasihan. Tuhan suka kami mengenal Engkau. Dan Tuhan tidak suka korban-korban yang tidak ada maknanya. Memberikan persembahan korban tapi kejam terhadap orang lain. Tapi tidak setia. Tuhan tolong pada kami. Supaya kami melakukan apa yang Tuhan suka. Dan kami menjauhkan diri daripada apa yang Tuhan tidak suka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 最后我们来唱一首诗歌，我要忠诚。Terakhir kita angkat satu puji-pujian, Ku mau setia。现今的人很多都是不忠心的，但是我们希望人忠心。很多时候我们不忠心。Saudara, hari ini kita menuntut, ya, orang-orang bisa setia kepada kita, teman bisa setia kepada kita, tapi seringkali kita tidak setia. 上帝不但人要我们忠心，神也要我们忠于他。Bukan saja manusia mengharapkan kita setia kepada mereka, Tuhan juga menuntut, menginginkan kita setia kepada Tuhan.
我要忠诚，莫负人家信任. Lagu ini berkata, saya mau setia, jangan menyia-nyiakan orang yang mempercayai kita. Juga jangan menyia-nyiakan Tuhan yang mempercayai kita. 我们也不要叫神失望，因为上帝也信任我们，他把许多的恩典，把一切的侍奉托付给我们，让我们在侍奉上，在信仰上显出我们对他的忠心。Biarlah kita menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam iman kepercayaan kita, di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Ku mau setia. 我要真诚，莫负人家信任神。我要接近，因为有人关心。我要刚强，人前痛苦才能当。我要壮大，奋斗才能得胜。我要壮大，奋斗才能得胜。Pada mereka yang duka, ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Ku mau berserah raga, jiwa, harta, selalu syukur Yesus mati bagiku. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Ku mau puji sebab rahmat